Jadi tajuk yang akan kita bawakan pada hari ini penggunaan kod dalam lagu-lagu humor. Tadi sempat berfikir apa sebenarnya penggunaan kod dalam lagu-lagu humor. Jadi kalau humor tadi tahu ataupun kita tahu bahawa ianya biasanya sebagai lucu. Tapi kalau kod-kod di dalam lagu. Jadi itu menjadi tanda tanya kepada kita ni dan mungkin juga menjadi tanda tanya kepada audio penonton di ketika ini. Namun insya-Allah akan dapat kami bawakan kepada audio bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Sedikit sebanyak kita sentuh apa sebenarnya yang ingin dibawakan di pagi hari ini ya. Jadi kita bersama tetamu undangan kita ya. Yang mulia Puan Dayang Rosalini Haji Selamat, itu selaku pegawai pendidik. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi kembali. Jadi tajuk kita ni hari ini menerusi segmen bahasa dan kesusastraan penggunaan kod dalam lagu humor. Jadi tertanya-tanya juga apa sebenarnya bentuk bidang bahasa tidak lepas daripada konteks sosial dan juga budaya masyarakat penuturan. Jadi apa yang dapat dibawakan dengan topik kita pada hari ini? Silakan. Baiklah, pada dasarnya bahasa tidak lepas daripada konteks sosial budaya masyarakat sebenarnya. Sebenarnya yang lebih merujuk kepada penutur yang merupakan satu fenomena atau gambaran sosial dan budaya itu sendiri ya. Dalam erti kata lain, ianya adalah salah satu tindak laku sosial yang mencipta perubahan bahasa dengan menyatakan tata tingkat atau laras bahasa. Secara umumnya ianya merupakan gaya, cara penggunaan dan sesuatu yang disampaikan melalui bahasa itu sendiri. Dan ianya memiliki gaya bahasa yang unik dan setiap laras bahasa itu boleh disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan seperti yang kita maklum, penggunaan bahasa semakin hari semakin berkembang dan semakin meningkat. Sesuatu laras itu boleh membawa kepada pengertian variasi. Maksudnya kepelbagaian yang dimiliki oleh setiap penutur dan laras bahasa ini boleh berubah-ubah mengikut situasi, tempat dan keadaan. Dan mungkin Puan dapat juga kongsikan sedikit sebanyak apa sebetulnya laras bahasa ini? Laras bahasa ialah sesuatu yang dikatakan kajian yang merupakan difokuskan kepada kajian pengguna dan penggunaan bahasa. Dan mengikut Hudson, saya memetik Hudson 1980 yang mendefinisikan laras ini sebagai satu ragam bahasa yang mengikut penggunaan dalam situasi ataupun di tempat-tempat yang tertentu. Ya. Okey. Tadi saya mengetahui mengenai dua yang pertanyaan katanya pada pagi ini dalam segmen yang kita bawakan, segmen bahasa dan kesusastraan, iaitu penggunaan kod dalam lagu-lagu humor. Jadi apa sebenarnya fungsi penggunaan kod dalam laras lagu-lagu humor? Mungkin Puan boleh menerangkan. InsyaAllah. Kalau boleh kita memandang semula kepada definisi sebenarnya lagu-lagu humor ini apa sebenarnya. Lagu-lagu humor merupakan pengelahiran sesuatu perasaan yang merupakan bibit-bibit lucu dan implikasinya adalah amat positif kerana ia mempunyai kiasan yang diwujudkan di dalamnya. Hasil perkembangan bahasa daripada ciptaan lagu-lagu humor ini mewujudkan fenomena dalam kajian bahasa dengan memperlihatkan bahasa yang bersifat heterogen. Maksudnya ia bersifat yang menghasilkan perbezaan dalam penggunaannya. Kalau kita imbas mula, apakah sebenarnya penggunaan kod dalam lagu-lagu humor ini? Sebenarnya lagu-lagu humor ini memiliki kod bahasa yang boleh diterangkan dalam bentuk umum dan khusus. Secara umumnya, kod digunakan secara meluas oleh pengguna dalam memberi kesan kepada fungsi penggunaannya. Maksudnya di sini, kalau dilihat kepada khususnya, kod berfungsi sebagai satu sistem komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa, variasi bahasa dan dialek dan sebagainya. Maksudnya di sini, pengguna atau penutur yang menggunakan bahasa tersebut akan mengikut lingkungan keadaan persekitarannya. Jadi sebagai secara keseluruhannya ianya mengandungi sistem lambang yang digunakan untuk mencapai sesuatu matlamat sebenarnya.
kod ini digunakan secara berkias untuk mencapai sesuatu tujuan. Dan biasanya laras lagu-lagu Huema ini kod digunakan bagi menunjukkan kelainan bahasa yang boleh dipecahkan kepada dua, iaitu bahagian kelainan sosial dan kelainan kawasan. Kelainan sosial itu melibatkan kelainan seperti status, stratifikasi kita dalam masyarakat. Kemudian kelainan kawasan itu lebih merujuk kepada dialek ataupun tempat kita berada. Jadi mungkin dapat Puan kongsikan sedikit antara contoh kelainan kawasan dan juga sosial yang Puan kongsikan tadi. Boleh. Kalau ditinjau lagu Huema ini banyak menekankan kelainan sosial dan kawasan. Sebagai contoh lagu-lagu yang boleh saya ambil sedikit. Contohnya dari kumpulan Floor 88, Floor 88, lirik lagu Hutang. Dalam Hutang itu ada menceritakan dalam liriknya, sedikit sebanyak saya ambil, cerita zaman dulu Pak Kadok gadai tanah, dia laga ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang, apabila pecah tembelang, lari lintang pukang, kau tak mampu bayar sekupang-kupang. Itu lagu. Lagu bagi lagu Huema yang menyindir kepada orang yang berhutang dan susah untuk membayar hutang. Jadi di sana dilambangkan bahawa Pak Kadok, penggunaan kod di sana, Pak Kadok itu sendiri dalam stratifikasi sosial kita melambangkan orang yang atau golongan yang mempunyai kepribadian ataupun status yang rendah dalam masyarakat. Dan kalau dilihat kepada lirik itu sendiri, ia melambangkan apabila tidak mampu membayar walau 1 sen disebut sekupang-kupang. Maksudnya dalam bahasa Malaysia itu sendiri, sekupang itu menunjukkan harga yang ataupun nilai yang rendah sekali. RM1 mungkin ataupun 10 sen. Itu dari segi kelainan sosial. Kalau dari segi kelainan kawasan, kita melihat kepada penggunaan bahasa dialek yang terbesar. Contohnya kalau di Brunei, kita mungkin akan melihat kepada lagu Wang Kudil, bahasa Kedayan di dalamnya. Di sini saya mengambil yang cukup umum sahaja sebab remaja sekarang ini lebih kepada Floor 88 ini, lirik lagu Hutang kembali, di mana di dalam itu disebut perkataan, dah memang kau salah, ku tabuh kau pun tak apa, rampung ngising, semar ngising. Maksudnya tabuh itu sendiri melambangkan masyarakat yang berada di Kedah. Dan tabuh itu bermaksud pukul atau belasah. Ini yang kecantikan di dalam laras lagu-lagu Huema, di mana bahasa kiasan itu diadaptasi untuk melihat bahawa lagu yang disampaikan itu tidak terlalu kasar atau kesat. Betul. Okay. Itu antara contoh kod yang dijadikan ke, memanglah kalau tadi mendengarkan lagu-lagu yang berbentuk Huema ini memang ada kiasan-kiasannya, ada bahasa-bahasanya, padahal bahasa berkenaan ataupun perkataan berkenaan adalah sangat mendalam. Sangat mendalam. Jadi dan juga kalau kita sebetulnya biasanya kalau bahasa kiasan ini ataupun tadi kita ni menyentuh mengenai perempuan Brunei itu Puan. Jadi biasanya ianya macam biasa saja ataupun bila kita didengar biasa saja, tidak ada apa-apa, tapi bagi mereka yang tahu ataupun terasa, siapa yang makan cili ia yang terasa pedas. Itu maksudnya. Hari ini bukan saja perempuan Brunei, peribahasa, kod-kod untuk lagu-lagu Huema jadi banyak yang kita ni pelajari pada hari ini, alhamdulillah. Jadi adakah terdapat campuran kod dan ahli alih kod dan ahli kod dalam lagu-lagu Huema? Namun sebelum itu Puan dan juga Atul, kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Okey, kita kembali lagi dalam segmen yang kita bawakan pada hari ini, segmen bahasa dan kesusastraan, penggunaan kod dalam lagu-lagu humor. Sebentar tadi memang banyak penjelasan yang sudah pun diberikan. Memang betul ya, kalau kita mendengarkan lagu-lagu di era 80-an, memang banyak lagu-lagu yang boleh kita ni berfikir. Ini bukan saja daripada lagu-lagu 80-an, di era 60-an juga sudah mempunyai lagu-lagu yang berbentuk humor ataupun chord dalam lagu-lagu humor. Jadi seperti yang dinyatakan tadi ya, Puan, adakah terdapat campuran chord dan juga alih chord dalam lagu-lagu humor ini? Memang ada, betul lah. Saya pun bersetuju dengan itu. Pada era tahun 1950-an, lagu-lagu yang berbentuk lagu-lagu humor, ciptaan seperti Tan Sri P.Ramlee, memang banyak menghasilkan lagu-lagu yang cukup mempunyai makna dan mempunyai kod-kodnya tersendiri. Kalau dilihat daripada itu, Tan Sri P.Ramlee adalah salah seorang daripada ahli seniman kita yang memang dalam abad Melayu pada ketika itu menghasilkan lagu-lagu yang berbentuk begini. Dalam konsep campur kod ini, termasuklah di dalam lagu-lagu humor, ianya adalah satu proses di mana kemasukan kata-kata, dalam erti kata lagu ini tidak ada had-had tertentu. Ciri-cirinya adalah bebas. Maksudnya ia memberi ruang kepada kemasukan bahasa-bahasa lain di dalam sebuah lagu itu. Itulah yang dipanggil keindahan dan variasinya. Sebab dalam lagu-lagu humor ini, ia membenarkan kemasukan kata-kata ataupun bahasa lain dalam sebuah lirik itu. Sebagai contoh, saya ambil sedikit campur kod dalam lagu Datuk Alif Shukri. Siapa tak kenal orang yang tengah jular sekarang ini, membawakan lagu Cowok Baru. Dan dalam seni katanya ada berbunyi, aduh abang, kamu bukan pilihan hatiku. Sorry abang, lebih baik dengan aku, ku terima sepenuh hatiku. Maksudnya di dalam itu dicampurkan bahasa Inggeris. Sorry itu. Kalau dilihat kepada penggunaan bahasa, ia memang mencemarkan bahasa, tetapi ini adalah satu ciri di mana ia lebih santai dan lebih banyak memberi penerimaan kepada masyarakat mengenai penguasaan bahasa Inggeris itu sendiri. Jadi dibolehkanlah. Dibolehkan di dalam lagu. Namun adakah ia menjadi satu cabaran kepada pihak bahasa dan kesusastraan di mana banyak sebetulnya lagu-lagu pada ketika ini menggunakan bahasa campur aduk ini ataupun kod-kod lagu ini. Jadi bagi pihak Puan sendiri bagaimana pendapat? Bagi pandangan saya, ia tidak akan mencemarkan pengetahuan kita ataupun pemahaman kita mengenai bahasa. Kerana bahasa ini berkembang mengikut peredaran zaman. Jadi satu keperluan kita mengetahui bahasa-bahasa asing. Dan dalam bahasa Melayu juga, bahasa pinjaman itu perlu untuk kita memberi pemahaman. Dan secara keseluruhannya saya rasa walaupun ada campur kod dan alih kod di dalam lagu-lagu, pembuatan lirik-lirik lagu, namun dia tidak akan mungkin mencemarkan kepada bahasa kita sendiri. Kerana kitalah yang akan memperkembangkan dan memantapkan bahasa kita. Kalau kita, siapa lagi? Betul. Maksudnya penguasaan di sini hanya untuk memperindahkan sahaja. Penggunaan campur kod dan alih kod itu hanya untuk memperindahkan sahaja. Jadi di sini Puan ya, bagaikan beri dan diberi dan juga menerima. Jadi bagainya contoh saja kalau bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia datang menggunakan lagu Ketani. Jadi Ketani pun boleh kongsikan lagu-lagu bahasa Ketani kepada mereka ini. Jadi bolehlah, adillah dikatakan ada peralihan. Yang penting adalah untuk kita sendiri tahu apakah bahasa asli kita ni ataupun bahasa rasmi bagi negara Brunei Darussalam. Ya, betul. Kalau ditinjau pun pada lagu-lagu pada era 1950-an, Tan Sri P.Ramlee pun ada memasukkan campur kod ini dalam lagu-lagu beliau, di mana bercampur dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Melayu dalam satu lirik yang
memang cantik dan ia diguna pakai sehingga sekarang dan tidak sama sekali menggugat bahasa Melayu kita. Jadi ada contohnya? Ada kalau kita sama-sama mengimbas semula lagu Apek dengan Margina. Alibaba Bujang Lapok, di mana P. Ramlee memasukkan lirik Haya Cik Siti, perempuan banyak muda, Ana banyak susah, jalan tutup mata. Paksa menyari tu. Uang dan ringgit, tatak helan Ana. Ente tutup mata, Ana tak tentu jalan. Jadi sudah tentunya bagi yang menonton pada ketika ini dalam hati, lagunya macam mana ni, bermuzik ni dalam minda kita ni. Walaupun tidak dapat diiramakan mengikut, tapi mungkin orang yang di era tahun 1950-an ataupun yang mengetahui lagu ini akan tetap dapat segar dalam. Jadi kita lihat di sana bahasa Cina Melayu lah, boleh dikata dicampur adukkan dengan bahasa Melayu sendiri. Jadi itulah antara kod yang masuk dalam lagu Huma ya. Dalam di sana disebut mengenai Haya, kemudian Ana. Ana ialah bahasa Arab. Uang lambang kepada bahasa Indonesia ya. Dan di sana keindahan itu cukup menggamit pendengar-pendengar. Baik, secara ringkasnya kesimpulan untuk wawancara kita pada hari ini ataupun segmen kita penggunaan kod dalam lagu-lagu Huma ini. Silakan. Okey, secara kesimpulannya penggunaan kod bahasa ini dapat dijelaskan kepada dua bahagian, iaitu penggunaan campur kod dan alih kod. Dan ianya memperjelaskan adanya kelainan laras-laras lagu-lagu Huma, dan ini yang menunjukkan bahawa lagu-lagu itu mempunyai keunikannya sendiri. Dan kita tidak boleh beranggapan bahawa lagu balada atau lagu instrumental dan sebagainya mempunyai larasnya juga. Namun lagu-lagu Huma ini sebenarnya seronok ataupun cantik untuk dibuat kajian untuk melihat setakat mana lagu-lagu Huma ini dapat menyampaikan maksud yang tersirat kepada pendengar-pendengarnya. Pada hakikatnya pada zaman sekarang ini kita hanya mendengar lagu-lagu Huma ini hanya untuk hiburan sahaja. Tetapi mempunyai makna. Tetapi ia mempunyai makna yang tersendiri. Dan laras lagu-lagu Huma ini mempunyai sesuatu yang memperlihatkan perbezaan yang jelas, sama ada daripada sosial ataupun dari aspek kelainan kawasan. Dan ianya merupakan salah satu daripada kecantikan budaya Melayu itu. Betul. Alhamdulillah. Ya. Itulah demikian tadi sikit sebanyak kita sentuh mengenai satu topik yang cukup menarik untuk Auda. Dan Auda, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, kepada Puan Rosalini Haji. Selamat, terima kasih Puan. Terima kasih. Dan Assalamualaikum. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi.